Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 28 Oktober bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan Jurubahasa Syarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Tajuk utama malam ini: bakal jemaah haji tabung haji boleh guna simpanan akaun 2 untuk biaya perbelanjaan haji. Juga pemasang kemah dituduh memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kecederaan murid tahun 5. Bakal jemaah haji yang terpilih untuk mengerjakan rukun Islam kelima oleh tabung haji TH boleh menggunakan simpanan akaun sejahtera akaun 2 untuk membiayai perbelanjaan asas mengerjakan haji. Timbalan Menteri Keuangan Lim Hui Ying berkata perkhidmatan itu telah diperkenalkan sejak 2013 bagi ahli beragama Islam di bawah umur 55 tahun. Amau yang boleh dikeluarkan daripada akaun sejahtera adalah perbezaan jumlah kos haji dengan baki simpanan akaun tabung haji ahli pada masa menerima tawaran haji tertakluk kepada amau maksimum RM3,000 atau bagi akaun sejahtera mengikut mana yang lebih rendah. Sekiranya ahli memerlukan pembiayaan tambahan, ahli boleh mengeluarkan simpanan daripada akaun fleksibel atau akaun 3. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan ahli Parlimen Jerlun Dr. Abdul Ghani Ahmad berkenaan kesediaan kerajaan membenarkan pencarum KWSP yang terpilih menunaikan haji mengeluarkan simpanan mereka sebelum mencapai umur persaraan. Bagi permohonan pengeluaran KWSP untuk ibadah haji, ahli perlu membawa dokumen seperti MyCard, surat tawaran dari TH dengan status terpilih dan penyata akaun simpanan TH. Tahun ini kadar bayaran haji untuk seorang bakal haji muasasah kumpulan B40 yang kali pertama tunaikan ibadah haji itu ditetapkan pada RM12,356, manakala RM19,152 bagi kumpulan M40. Kos haji bagi seorang bakal haji muasasah T20 untuk musim haji tahun ini pula meningkat kepada RM33,300 berbanding RM30,850 tahun lalu. Tahun ini TH memperuntukkan bantuan kewangan haji Hafiz sehingga 63% daripada kos haji untuk golongan B40 manakala 42% bagi M40. Bagi golongan T20 pula katanya sebagaimana tahun lalu jemaah dikendaki membuat bayaran penuh iaitu RM33,300. Sementara itu kursus haji 2025 telah mula diadakan sejak 18 Oktober hingga 12 Januari tahun depan. Tribunal Tuntutan Pengguna TTPM Terengganu rekod 157 kes pemfailan tuntutan pengguna bernilai RM2.04 juta, tertinggi melibatkan kes haji dan umrah. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Saharudin Muhammad Kia berkata ia melibatkan kes pemfailan bermula Januari hingga 20 Oktober lalu. Kes tuntutan membabitkan pakej umrah haji mencatatkan tuntutan tertinggi iaitu sebanyak 60 kes dengan nilai tuntutan kira-kira RM1.1 juta diikuti 14 kes barang kemas RM130,000 dan 12 kes pembinaan rumah membabitkan tuntutan bernilai RM415,000. Menurutnya pakej umrah haji pengguna tertipu apabila pakej yang ditawarkan terlalu murah dengan tawaran yang ada kalanya tidak masuk akal dan tidak munasabah. Selain itu, kes pemfailan lain yang diterima adalah membabitkan kes pakaian, pelaburan, bengkel kereta, alat ganti kenderaan, telefon dan barangan elektrik. Saharudin berkata tahap kesedaran pengguna juga semakin tinggi dan mula cakna tentang platform yang disediakan kerajaan dalam memastikan hak mereka sebagai pengguna terpelihara dan terbela. Ia dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah kes pemfailan tuntutan pengguna yang diterima pihaknya. Kanak-kanak yang diselamatkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM semasa serbuan Op Global membabitkan premis penjagaan kanak-kanak milik GISB Holdings, GISBH perlu menjalani prosedur siasatan JKM dan serahan dokumentasi yang lengkap.
sebelum mahkamah memutuskan untuk mengembalikan semula mereka kepada ibu bapa dan penjaga mereka yang sah. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, sehingga semalam daripada 560 kanak-kanak dan remaja bawah umur yang diselamatkan semasa op global itu, 54 sudah pun dikembalikan semula kepada ibu bapa dan penjaga mereka yang sah. Kanak-kanak itu dikembalikan atas arahan mahkamah setelah melalui satu prosedur siasatan dan proses dokumentasi bagi mengesahkan tuntutan terhadap kanak-kanak yang diselamatkan itu adalah benar. Yang masih perlu mendapat persetujuan mahkamah, yang masih juga dalam kita, bila kita menerima itu kita kena siasat. Jadi yang sekarang dalam proses itu ada 68. Masih banyak lagi sebab sekarang ini kalau dikira selepas 560 tu sekarang ini dah tinggal 506 orang. Lepas tu kita masih lagi ada yang menuntut, dibenarkan untuk menuntut. Kita mengalu-alukan tuntutan itu supaya kita dapat menjalankan siasatan dan juga terus kalau boleh diserahkan terus apabila mahkamah telah membenarkan kita. Ya. Katanya dalam konteks kes GISBH ini juga, ada kanak-kanak yang diselamatkan ini tidak mengetahui identiti ibu bapa dan penjaga mereka kerana sejak kecil sudah diletakkan di pusat jagaan itu. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Advokasi Perlindungan Kanak-kanak Peringkat Negeri Perlis 2024 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMKAB di Kangar. Lebih 1,000 pelajar dan guru dari pelbagai sekolah di Perlis hadir dalam program advokasi yang bertujuan mendidik mengenai perlindungan kanak-kanak dan memastikan selamat, bahagia dan sihat. Di Negeri Sembilan, seorang pemasang kemah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Port Dickson atas pertuduhan memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kecederaan kepada seorang murid tahun 5 Khamis lalu. Namun tiada pengakuan direkodkan. Berikutan tertuduh B. Tangga Pandi, 28 tahun, tidak memahami pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Uthman Abdul Ghani. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang memandu Pro 2 MyV dengan kadar alkohol tinggi dalam badan iaitu melebihi had yang ditetapkan sehingga menyebabkan kecederaan kepada seorang murid lelaki berusia 11 tahun. Kesalahan itu dilakukan pada 24 Oktober lalu, lebih kurang 7 pagi di kilometer 1.2 Jalan Pantai Port Dickson. Tertuduh boleh dihukum di bawah Seksyen 44-1A-B Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 10 tahun serta denda maksimum RM50,000. Mahkamah menetapkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin. Dengan syarat tambahan, tertuduh perlu melapor diri di balai polis terdekat setiap bulan dan lesen memandu digantung di mahkamah sehingga kes selesai. Kes akan disebut semula 21 November depan. Sementara itu, seorang penceramah bebas didakwa di Mahkamah Session atas 3 pertuduhan menyamar sebagai peguam bela berkelayakan dengan menipu mangsa di Kompleks Mahkamah Seremban sejak 2021. Tertuduh Muhammad Syafiq Stewart Abdullah, 45 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mazni Nawi. Mengikut pertuduhan, Muhammad Syafiq Stewart didakwa telah menyatakan bahawa dirinya adalah seorang peguam bela dan peguam cara yang berkelayakan. Tertuduh telah menipu 2 mangsa lelaki. Pendakwaan terhadap tertuduh dibuat di bawah Seksyen 416 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 419 Kanun yang sama. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 7 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah menetapkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan. Kes akan disebut semula 9 Disember depan. Membantu golongan yang memerlukan tidak akan menjatuhkan kerajaan. Segala usaha dilaksanakan bagi memperkasakan rakyat, terutama membantu golongan yang memerlukan, tidak akan menjatuhkan kerajaan.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan hanya akan tumbang disebabkan rasuah, penyelewengan dan tamak haloba dalam kalangan pemimpin serta mengaut harta yang bukan hak mereka. Pendapat saya mudah saja. Simple, basic economics. Saya tidak pernah baca pengalaman sejarah, sama sejarah Islam atau Cina dan Cina Purba ataupun sejarah India atau sejarah Arab atau sejarah Latin Amerika, bahawa kerajaan itu jatuh kerana dia tolong belanja banyak untuk orang miskin. Saya tak pernah dengar. Belum pernah tercatat dalam lembaran sejarah mana-mana pemerintah itu kalah, jatuh kerana membantu rakyat miskin. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran 7 projek residensi madani di Putrajaya siang tadi. Sementara itu, Perdana Menteri mahu setiap projek perumahan disiapkan segera dengan mutu yang memuaskan seperti yang dijanjikan pemaju. Jelasnya, projek yang lewat siap di antara 3 sehingga 6 bulan bukan sahaja menyebabkan kos pembinaan meningkat, malah mendera rakyat yang menunggu kediaman mereka. Sejumlah 4,000 unit residensi madani Putrajaya bakal ditawarkan kepada rakyat untuk memiliki kediaman dengan harga serendah RM200,000 seunit yang dijangka siap dibina menjelang tahun 2028. Berkeluasan 800 kaki persegi dan dilengkapi pelbagai kemudahan awam, 7 projek residensi madani itu terletak di Precinct 5, 7, 11, 16 dan 19 iaitu Residensi Madani Sentral, Serunai, Cemara, Cengkeh, Cempaka, Mawar serta Melur. Program intervensi pihak industri dan sekolah di seluruh negara ditingkatkan dalam usaha menarik minat murid dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM). Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata langkah itu dilakukan berikutan peratusan pelajar dalam bidang itu masih rendah, iaitu di bawah 60%. Fadlina berkata dengan adanya sinergi antara kementerian dan semua pihak berkepentingan, beliau percaya ia dapat menarik penyertaan para pelajar sekolah rendah dan menengah termasuk teknik dan kolej vokasional untuk menguasai STEM. Jadi sebab itu intervensi sedang kita laksanakan di bawah agenda reformasi pendidikan dan memberikan tumpuan kepada segmen-segmen tersebut bagi memastikan peningkatan berlaku dengan lebih baik lagi khususnya dalam konteks STEM dan anak-anak kita mesti juga dibantu oleh kaunselor-kaunselor terlatih untuk memastikan bahawa mereka mendapat sokongan sepenuhnya ketika memilih jurusan STEM itu. Terdahulu Fadlina memaklumkan Pulau Pinang hanya mencapai 52% pelajar yang memilih STEM meskipun negeri itu dikenali sebagai hub bagi industri teknologi tinggi serta ekosistem kukuh bagi membangunkan bidang tersebut. Kerajaan sebelum ini menyasarkan untuk mencapai sasaran 60% pelajar STEM menjelang 2030 bagi memastikan negara mempunyai bekalan bakat STEM yang mencukupi sejajar matlamat pembangunan mampan ditetapkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 2030. Fadlina berkata demikian selepas menghadiri forum jaringan industri ke arah kemampanan TVET KPM di Kolej Vitrox di Pulau Pinang. Dalam usaha mengukuhkan syiar Islam dan memastikan komuniti Islam di Pahang tidak terjejas, Kerajaan Pahang melalui Bantuan Prihatin Pahang BPP 2024 menyediakan peruntukan berjumlah 9.28 juta ringgit yang memberi manfaat kepada masjid, surau kebenaran Jumaat, mak tahfiz, pelajar tahfiz dan juga mualaf di seluruh negeri Pahang. Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata ini adalah bukti komitmen kerajaan negeri dalam memastikan kesejahteraan dan pembinaan masyarakat Islam dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Datuk Seri Wan Rosdi berkata kerajaan Pahang akan menambah peruntukan bantuan kepada institusi agama sekiranya hasil kutipan kerajaan negeri bertambah tahun ini. Alhamdulillah telah dapat disampaikan kepada mereka semua sebentar tadi, dan ini adalah di mana yang telah saya nyatakan bahawa kalau sekiranya kita ada lebihan daripada hasil kerajaan negeri, kita salurkan. Ini adalah salah satu
Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan bantuan prihatin Pahang 2024 kepada masjid dan surau kebenaran Jumaat, Mat Tahfiz dan Pondok Pelajar Tahfiz dan Pondok serta Mu'alaf di Kuantan. Sebanyak 700 buah masjid dan surau yang mendapat kebenaran Jumaat menerima sumbangan RM10,000 setiap satu. RM2,000 pula diberikan kepada 20 buah pusat tahfiz, manakala 8,800 pelajar tahfiz menerima bantuan RM100 setiap seorang, dan bagi mualaf pula bantuan RM200 diberikan kepada 5,000 orang penerima. Datuk Seri Wan Rosdi berharap insentif ini dapat menaikkan semangat penerima untuk terus berbakti bagi menyebarkan agama Islam, menjaga kesucian institusi masjid dan diimarahkan dengan program-program yang membentuk masyarakat. Penerima dari daerah Kuantan menerima insentif tertinggi dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM1.738 juta. Baik, pengguna lebuh raya akan menikmati tol percuma pada esok dan lusa dan 30 Oktober sempena Deepavali. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pemberian tol percuma itu bermula 12.01 tengah malam 29 Oktober dan berakhir pada 11.59 malam 30 Oktober. Kos pemberian tol percuma dianggarkan sebanyak RM38 juta akan ditanggung oleh kerajaan dengan bayaran pampasan dibuat kepada semua syarikat konsesi tol terlibat. Pengecualian tol akan diberikan hanya kepada kenderaan kelas 1, kenderaan persendirian sahaja di semua plaza tol kecuali plaza tol di sempadan negara iaitu Tol Bangunan Sultan Iskandar BSI, Lebuh Raya Utara Selatan Plus dan Tol Tanjung Kupang, Lebuh Raya Laluan Kedua Malaysia Singapura Link Kedua Johor Darul Takzim. Pemberian tol percuma ini adalah selaras dengan teras utama Kerajaan Madani iaitu kesejahteraan dan ihsan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat di samping mengukuhkan budaya perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengguna lebuh raya diharap dapat memanfaatkan peluang itu sebaiknya dan dinasihatkan supaya merancang perjalanan dengan sewajarnya untuk melancarkan pergerakan melalui panduan ditetapkan. Seorang buruh geng Baim curi kabel di Berkas. Polis berjaya menahan seorang lelaki ahli kumpulan geng Baim yang aktif mencuri kabel telekomunikasi di Dungun, manakala 3 lagi masih diburu. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata suspek warga tempatan berusia 42 tahun itu ditahan kira-kira jam 5.40 pagi Jumaat lepas menerusi op lusuh di Jalan Durian Mentangau Citrus, Dungun. Katanya ketika menjalankan operasi, pihaknya terserempak dengan suspek bersama 3 lagi ahli kumpulan yang sedang menaiki kenderaan pacuan 4 roda dalam keadaan mencurigakan. Pihak polis mendapati bonet Mitsubishi Triton yang menggunakan nombor pendaftaran palsu yang dinaiki suspek dipenuhi objek hitam disyaki potongan kabel. Telah menyeri kehadiran pihak polis, kenderaan tersebut telah memecut dan laju dan masuk ke dalam lorong hutan. Kemudian kenderaan tersebut berhenti secara mengejut dan 4 orang lelaki bangsa tidak pasti telah keluar dari kenderaan lalu melarikan diri. Dan 1 daripada 4 lelaki tersebut berjaya ditahan di dalam semak, manakala 3 lagi rakan sejenayah telah melarikan diri ke dalam hutan berhampiran. Siasatan awal mendapati suspek yang bekerja sebagai buruh itu memiliki 7 rekod kesalahan jenayah dan 14 kes dadah serta didapati positif dadah jenis metafetamin. Polis juga telah mengenal pasti 3 lagi suspek yang melarikan diri berusia antara 29 hingga 35 tahun dan memiliki banyak rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Kumpulan itu dipercayai aktif sejak April lalu dan usaha memburu suspek sedang giat dijalankan dan polis percaya ketiga-tiga mereka masih berada di daerah Dungun. Selain pacuan 4 roda Mitsubishi Triton, polis juga merampas beberapa barangan kes lain termasuk alat penarik kabel, alat pemotong kabel dan penyangkut besi yang keseluruhannya bernilai RM50,000. Suspek direman selama 4 hari bermula Sabtu lalu dan kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Rakyat lepas geram terus maki Benjamin Netanyahu.
Lagi jenayah perang dilakukan tentera Israel apabila menyerang sekolah Asma yang dijadikan tempat perlindungan di kamp pelarian Al-Shati di Bandaraya Gaza, dan jenayah itu dilakukan sehari selepas serangan IDF ke atas Iran yang menimbulkan kebimbangan perang yang lebih luas di Timur Tengah. Agensi Pertahanan Awam Palestin mengeluarkan 9 mayat dari bawah runtuhan bangunan sekolah itu. 6 daripada mereka sudah dikenal pasti, termasuk seorang kanak-kanak perempuan dan seorang wanita. Israel berkata tenteranya membunuh 40 pejuang Hamas, sedangkan sekolah yang diserang itu menjadi tempat pelindungan bagi orang awam. Wartawan dan saksi mengesahkan bahawa utara Gaza telah diserang. اللي صار الناس قاعده بسلام وما فيش اشياء ابرياء صغار اطفال وشيوخ، فيش نقول انه حد ما شفنا الا في 16 نزلت المبنى على الناس وعلى الصغار. شهداء من الاطفال ومن النساء. مجزره عمل بمعنى الكلمه في المدرسه. مجزره بمعنى الكلمه، لا بتشوف مره ولا طفل كله مقطع. تم استهداف مدرسة أسمى من الطيران الحربي الإسرائيلي. هذه ليست الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي المدارس، ويوجد فيها عدد كبير من النازحين من منطقة جباليا ومنطقة الجرن والمناطق الشمالية لقطاع غزة. يوجد عدد كبير من الشهداء وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء الطبي، ويوجد عدد كبير من الإصابات تم نقلهم. Kempen keganasan tentera rejim Zionis menyerang melalui darat dan udara di utara Gaza sudah berlarutan lebih 3 minggu. Ketua Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk sebelum ini berkata, Gaza sedang menghadapi detik paling gelap akibat kekejaman Israel. Dan bukan sekadar serangan bertali arus di utara Gaza, tentera Israel bertindak lebih kejam dengan menidakkan perkhidmatan perubatan dari beroperasi di kawasan itu. Dan Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, rejim Tel Aviv telah mengosongkan wilayah utara itu sepenuhnya dari perkhidmatan pertahanan awam. والاحتلال الإسرائيلي أفرغ محافظة الشمال بشكل كامل من مقدمي الخدمة، الدفاع المدني، الخدمات الطبية، حتى المستشفيات خرجت بشكل كامل من الخدمة، وبالتالي من يقصف الآن في شمال القطاع لن يجد من يقوم بعلاجه. بالتالي نحن أمام واقع صعب ومأساوي، والاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول حتى هذا اليوم للعملية العسكرية أكثر من 1000 شهيد الذين وصلوا إلى المستشفيات، ومنهم من هو داخل المنازل وأيضا ما زال في الطرقات. Beliau turut berkongsi mengenai situasi di Jabalia, Bait Lahia dan Bait Hanun yang menghadapi pengeboman berterusan sejak 22 hari operasi ketenteraan di utara Gaza. Beliau juga menuntut Palang Merah campur tangan untuk membenarkan kaki tangan pertahanan awam, perubatan dan hospital untuk menjalankan tanggungjawab kemanusiaan mereka. Jika tidak, jelasnya lebih 100,000 rakyat Gaza yang masih berada di rumah mereka di wilayah utara berdepan ancaman serius. Perdana Menteri Negara Haram Israel, Benjamin Netanyahu, bukan sekadar sering dimalukan di pentas dunia, tetapi rakyat Israel sendiri sudah muak dan benci dengan kelemahan pimpinannya. Dalam satu majlis peringatan serangan Hamas semalam, ahli keluarga mangsa memekik dan memaki Netanyahu mengganggu ucapannya. משפחות יקרות, זכר Netanyahu dengan muka malu berdiri tidak bergerak di atas pentas ketika dicaci oleh keluarga mangsa, dan kumpulan itu menjerit dan mengganggunya selama lebih seminit. Seorang penunjuk perasaan berulang kali menjerit bahawa ayahnya dibunuh. Turut kedengaran jeritan bahawa tiada pengiktirafan untuk anak-anak yatim dan menyelar Netanyahu sebagai kurang ajar. Tekanan awam dan diplomatik telah diberikan kepada pentadbiran Netanyahu untuk berusaha lebih lagi untuk membebaskan tawanan di Gaza. Ketua Perisi Israel, David Barnea, dijadual menuju ke Doha semalam untuk rundingan semula pembebasan tebusan. Pengkritik di Israel menuduh Netanyahu menghalang perjanjian gencatan senjata dan pembebasan tebusan. Semalam, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, berkata tindakan ketenteraan sahaja tidak akan mencapai matlamat perang tetapi memerlukan rundingan. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.